wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Taib dari kelas DKM 1A. Nombor pendaftaran saya ialah 02 DKM 21F1067. Nama saya pula Cik Ani Syamila binti Cik Mak dari kelas DKM 1A. Nombor pendaftaran saya 02 DKM 21F1095. Pengenalan kecemasan. Kecemasan adalah salah satu keadaan atau situasi yang berlaku secara mendadak yang boleh menyebabkan kecederaan, penyakit, kerosakan, kerugian teruk. Contoh-contoh kecemasan yang biasa berlaku di Malaysia kita ialah kebakaran, letupan, pelanggaran kenderaan, bangunan runtuh dan pembebasan sebatian toksik. Kecemasan juga terbahagi kepada tiga, ialah salah satunya ialah kecemasan rasional, yang kedua ialah kecemasan irasional dan yang ketiga ialah kecemasan fundamental. Okey, yang seterusnya jenis-jenis prosedur kecemasan. Yang pertama, mengarahkan semua penghuni yang tidak terlibat dalam agensi keselamatan harus bertindak untuk mengosongkan sesebuah bangunan. Yang kedua, memastikan penghuni yang mampu menyelamatkan diri mereka yang kurang upaya. Yang ketiga, mengarahkan supaya pintu dan tingkap ditutup. Dan yang terakhir, membuat pemeriksaan seluruh di tempat tertentu seperti stor, tandas dan juga tempat-tempat terkunci. Kebakaran. Kebakaran telah dikelaskan kepada beberapa bahagian yang berbeza kerana kebakaran yang berlaku bergantung kepada jenis bahan yang terbakar. Dengan mengetahui jenis kebakaran tersebut, kita akan tahu pemadam api yang sesuai yang patut digunakan ketika kemalangan berlaku. Tak semua jenis pemadam api boleh digunakan semasa kebakaran berlaku. Oleh itu, kita haruslah mengkaji dan menggunakan pemadam api yang betul untuk memadamkan api. So, api ada 4 kelas dia, 4 kelas yang berbeza iaitu A, B, C dan D. So, jenis setiap kelas tu jenis kebakaran dia ialah berbeza. So, kelas A untuk pepejal, kelas B untuk cecair dan kelas C untuk gas dan terakhir sekali kelas D untuk logam dan elektrik. Jenis kawalan kebakaran. Yang pertama, sistem paip yang kering. Yang kedua, sistem perintis api basah. Dan yang ketiga, sistem pelindung kebakaran bahaya gas. Yang keempat, sistem pencegah kebakaran bergas. Dan yang terakhir, sistem pencegah kebakaran kimia yang kering. Bagi mengelakkan kecederaan dan kematian yang banyak berlaku ketika berlakunya kecemasan kebakaran, so setiap bangunan perlulah mempunyai sistem penggera dan komunikasi sebab tak semua orang peka dengan keadaan sekeliling. So dengan adanya sistem penggera dan komunikasi ini, ianya dapat memberi isyarat kepada setiap penghuni dalam bangunan itu untuk menyelamatkan diri mereka. Contoh-contoh alat sistem penggera dan komunikasi ialah pengesan asap, dia smoke detector. Pengesan ini akan mengesan asap apabila kebakaran berlaku. Dan yang second, heat detector, pengesan haba. Pengesan ini akan mengesan haba akibat bahangan daripada api kebakaran. Seterusnya, break glass macam pecah kaca. Pengesan ini merupakan pengesan manual di mana jika berlaku kebakaran kita perlu memecahkan kacanya dan locengnya akan berbunyi. Dan selain itu, panel kawalan. Panel ini akan bertujuan bagi menunjukkan isyarat apabila berlaku kebakaran dan menunjukkan di mana zon yang berlaku kebakaran. Dan akhir sekali ialah loceng penggera. Loceng ini biasanya diletakkan di bahagian atas pecah kaca dan akan berbunyi jika berlaku kebakaran. Pelan untuk pemindahan. Terdapat ada laluan kecemasan dan pemadam api. Di dalam pelan tersebut terdapat dua laluan kecemasan. Yang pertama, laluan kecemasan di tingkat bawah iaitu di lobi, di bahagian lobi untuk terus keluar ke
tempat berhimpun. Lalu kecemasan yang kedua iaitu tangga kecemasan untuk turun kepada ahli penghuni yang berada di tingkat 1 untuk turun ke tempat berhimpun. Kita menggunakan tangga kecemasan untuk menyelamatkan diri. Oleh itu, fire safety amatlah penting dalam kehidupan seseorang ataupun kehidupan seharian seseorang tersebut. Hal ini kerana dengan adanya fire safety, kita dapat menyelamatkan diri, ataupun dengan adanya ilmu pengetahuan, kita dapat menyelamatkan diri daripada cedera ataupun daripada kematian. Ini kerana dengan adanya ilmu pengetahuan tersebut, kita dapat mengurangkan kadar kematian dan juga kecederaan semasa kecemasan berlaku.